Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang menonton, terutamanya kepada anak-anak murid saya, anak-anak murid di Seriti Bandar Atas Puteri. Semoga semua dalam sihat, sejahtera dan sihat di sisi keluarga, insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, marilah sama-sama kita tanda tangan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti mana yang kita maklum, kita akan sambung untuk sesi subjek Bahasa Melayu tahun 3 dalam bab tata bahasa. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, mari sama-sama kita saksikan contoh-contoh ayat yang dipaparkan. Baik, yang pertama, saya sedang bermain di tepi pantai. Dah boleh baca. Okey. Yang kedua, Aiman pernah belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nampak contoh Aiman pernah belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Contoh yang ketiga, Hakim akan melangsungkan perkahwinannya pada bulan Ogos. Hakim akan melangsungkan perkahwinannya pada bulan Ogos. Macam kenal gambar tu tapi bukan dia yang kahwin nanti. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga contoh ni, di dalam ayat ada perkataan yang berwarna merah. Jadi kalau kita tengok, apakah ciri atau persamaan di antara perkataan yang berwarna merah tersebut? Ya, ketiga-tiga perkataan tersebut adalah merupakan kata bantu. Jadi insya-Allah hari ini Mu'alim akan terangkan, saya akan terangkan mengenai kata bantu, ciri-cirinya dan fungsinya di dalam sesebuah ayat. Jadi kita pergi yang pertama. Apakah itu kata bantu? Kata bantu ialah kata yang membantu frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Kata bantu mesti diletakkan sebelum frasa ataupun kata kerja. Maka dia tidak boleh diletakkan selepas kata kerja. Dia mesti diletakkan sebelum kata kerja. Bagaimana? Kita lihat lepas contoh-contoh yang akan ditunjukkan. Kata bantu terbahagi kepada dua bahagian yang besar. Ada dua bahagian. Yang pertama ialah kata bantu aspek. Dan yang kedua ialah kata bantu ragam. Kena ingat kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Jadi kita pergi satu-satu untuk kita fahami sama-sama. Bahagian pertama, kata bantu aspek. Kalau tengok betul, kata bantu aspek ni ia menimbulkan atau menerangkan suasana perbezaan masa. Jadi senang nak ingat, kata bantu aspek ni ialah berkaitan dengan masa, perbezaan masa, menerangkan tentang masa. Macam mana? Kita tengok contoh dia. Ia terbahagi kepada 3 perbezaan masa, iaitu masa lampau, masa kini dan juga masa hadapan. Masa lampau ada 3 contoh perkataan yang berikan. Telah, sudah, pernah, menunjukkan benda yang dah lepas, dah berlaku. Yang kedua ialah masa kini, sedang, tengah ataupun masih, iaitu perkara atau perbuatan yang masih lagi berlaku, sedang berlaku sekarang ni. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil present, sedang berlaku sekarang ni. Dan masa hadapan, akan ataupun belum, perkara yang akan berlaku, belum lagi terjadi. Contoh nanti kita akan tunjuk lepas ni. Jadi kena ingat kata bantu aspek terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama masa lampau, boleh tengok, masa kini dan juga masa hadapan. Dan di bawah dia tunjuk mengenai kata ataupun contoh-contoh kata bantu yang diberikan. Baik, macam mana kita tahu aplikasinya dalam ayat? Mari sama kita tengok. Contoh kata bantu aspek. Yang pertama, dari segi masa lampau, contoh ayah telah pergi ke pejabat. Perkataan telah digunakan menunjukkan bahawa ayah dah pergi pejabat, benda yang dah berlaku sebelum ni. Maksud dia ayah telah pergi ke pejabat. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Mei sedang menyapu lantai.
menunjukkan masa kini. Mei sedang menyapu lantai, sedang berlaku. Itu menunjukkan masa kini. Dan yang ketiga, masa akan datang, menunjukkan perkara yang akan berlaku. Contoh ayat ada apa? Bas sekolah akan tiba tidak lama lagi. Maksud apa? Bas sekolah akan tiba tidak lama lagi. Bas sekolah belum sampai, tapi dia akan sampai. Menunjukkan perkara yang akan datang, belum berlaku lagi. Jadi 3 contoh ni boleh kita gambarkan bagaimana contoh kata bentuk aspek. Boleh faham Jadi itu bahagian pertama, kata bentuk aspek. Kena ingat sebab apa? Selepas habis video ni kita akan ada latihan kuis secara video. Okay, baik, kita tengok bahagian kedua pula. Bahagian apa ni? Kata bantu ragam. Kata bantu apa? Ya, kata bantu ragam. Jadi kita tengok apa maksud kata bantu ragam. Kata bantu ragam ini menjelaskan ragam perasaan berkaitan perbuatan. Maksud apa? Ragam perasaan menunjukkan suasana ataupun bagaimana perbuatan itu, perasaannya. Okey, kita tengok contoh terbahagi kepada 4 bahagian. Iaitu yang pertama, mesti lakukan. Kita ada 4 bahagian. Yang pertama, mesti lakukan. Yang kedua, hendak melakukan. Yang ketiga, boleh melakukan. Dan yang keempat, kebarangkalian terjadi. Jadi bawah-bawah tu ada bagi contoh perkataan yang kita boleh rujuk kepada bahagian dia. Mesti lakukan, ada perkataan mesti, harus, wajib, perlu. Yang dibulatkan ni, maka itu adalah perkataan mesti kita kena buat. Ayat itu menunjukkan kita sesuatu perkara tu mesti dilakukan. Kedua pula, hendak melakukan, menunjukkan bahawa ia salah satu keinginan ataupun satu hasrat yang boleh dilakukan. Hendak, perkataan hendak, mahu, ingin. Kita boleh tengok lepas ni dalam contoh ayat bagaimana ia digunakan. Seterusnya, boleh melakukan, perkataan boleh, dapat. Dan yang terakhir, perkataan mungkin. Kebarangkalian terjadi, mungkin jadi ataupun mungkin tidak jadi. Okey, kita terus ke contoh ayat. Baik, yang pertama, mesti melakukan. Bagaimana? Contoh ayat, murid-murid perlu mematuhi peraturan sekolah. Perlu mematuhi peraturan sekolah. Maksudnya dia mesti lakukan. Contoh kedua, hendak melakukan. Dia hendak membeli sebuah motosikal. Perkataan hendak digunakan di sini menunjukkan apa? Dia mahu, keinginan dia. Itu adalah contoh bagi kata bantu ragam hendak melakukan. Yang ketiga, kita boleh menang jika kita tidak putus asa. Perkataan boleh digunakan menunjukkan apa? Sesuatu yang boleh dicapai, boleh diperoleh. Maksudnya boleh dicapai. Dan yang terakhir, perkataan mungkin digunakan. Pegawai itu mungkin akan melawat sekolah kita bulan hadapan. Mungkin sesuatu perkara yang tak tahu boleh terjadi ataupun boleh tak terjadi. Jadi ini adalah contoh-contoh kata bantu ragam. Jadi kena ingat, kata bantu ada 2 bahagian besar. Kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Boleh anak-anak Okey, kalau rasa-rasa dah ingat dan dah faham, cuba kita sama-sama lakukan aktiviti. Dah bersedia? Jom uji kefahaman. Semangat tak? Kita faham tak maksud kata bantu ni? Okey, baik, kita contoh yang pertama Sama-sama kita baca ayat ni. Dia pernah bekerja di kedai itu. Dah baca ayat ni. Okey, baik, kita tengok soalan pertama. Perkataan manakah merupakan kata bantu? Di dalam ayat di atas ni, dia pernah bekerja di kedai itu. Manakah perkataan kata bantu? Mana? Pilih. Cepat. Nanti boleh bulatkan. 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah jawapan dia? Sama-sama kita lihat. Ya, pernah. Pernah merupakan kata bantu yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey? Itu baru pertama. Yang kedua pula, soalan kedua. Pernah, apakah jenis kata bantu tersebut? Pernah ni merupakan kata bantu apa? Adakah kata bantu aspek ataupun kata bantu ragam? Cepat pilih.
Ingat tak? 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawapan dia ialah ia merupakan kata bantu aspek di bahagian masa lampau. Pernah ni perkara yang dah berlaku. Masa lampau. Kena ingat pernah, telah. Itu merupakan contoh kata bantu aspek bahagian masa lampau. Rasa nak buat lagi? Jom kita buat lagi sekali. Ayat seterusnya pula. Afiq ingin menjadi seorang askar. Baca lagi ayat betul-betul. Afiq ingin menjadi seorang askar. Perkataan manakah merupakan kata bantu? Mana? Cepat pilih. 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng jeng. Jawapan dia ialah ya, betul. Ingin merupakan kata bantu dalam ayat tersebut. Jadi, apakah jenis kata bantu bagi ingin? Adakah kata bantu aspek ataupun kata bantu ragam? Cepat. Jawapannya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawapannya ialah kata bantu ragam. Sebab apa? Dia bahagian kehendak. Dia ragam perasaan. Dia ingin, dia mahu. Dia hendak menjadi seorang askar. Menunjukkan kata ragam bahagian hendak melakukan. Dah dua betul tu tak? Kita sebut satu lagi, last. Yang terakhir. Kita baca ayat dia. Kapal terbang itu akan mendarat di KLIA. Kapal terbang itu akan mendarat di KLIA. Jadi, manakah merupakan kata bantu? 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cepat sikit sebab dah mahir dah. Jadi, apa perkataan dia? Ya, perkataan dia lah akan merupakan kata bantu dalam ayat tersebut. Akan merupakan kata bantu jenis apa? 3 saat je lah. 3, 2, 1. Kata bantu. Ya, kata bantu aspek dalam bahagian apa? Dalam bahagian masa akan datang. Perkara yang akan berlaku. Menunjukkan akan merupakan kata aspek, kata bantu aspek bahagian perkara akan berlaku, perkara akan datang. Jadi, dengan berakhirnya contoh-contoh tadi, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, apa yang dikongsikan hari ini adalah kita dapat lihat fungsi sebenar kata bantu di dalam sebuah ayat. Ia diberikan kepada dua aspek, dua bahagian, iaitu kata bantu aspek menunjukkan masa, perkara yang dah berlaku, perkara yang sedang berlaku ataupun perkara yang akan berlaku. Dan juga yang bahagian kedua ialah kata bantu ragam menunjukkan perasaan. Dia mesti lakukan, dia boleh lakukan, dia hendak lakukan ataupun mungkin berlaku atau mungkin boleh lakukan. Jadi dengan tu Muallim harap semua dapat faham dan boleh aplikasikan kata bantu ini di dalam penggunaan bahasa Melayu dan juga penggunaan seharian kita lah dalam berbual, insya-Allah. Dan juga boleh kongsikanlah video ni dengan kawan-kawan lain, semoga ianya bermanfaat, insya-Allah. Jadi kita berjumpa lagi dalam masa akan datang. Boleh like dan share dan tekan button subscribe dalam channel ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.